Di Just Jebat Complementary Treatment ini, kita menjalankan beberapa kaedah sesi perawatan yang melibatkan stage yang pertama. Stage yang pertama, kita akan cekkan dulu sama ada si pesakit ini sebenarnya dia sakit apa. Adakah sakit fizikal ataupun spiritual, ataupun yang kedua terbalik kepada kedua-duanya sekali, iaitu fizikal dan spiritual. Spiritual ini melibatkan kepada gangguan halusinasi. Maka apabila telah kita kaji bahawa dikatakanlah kalau dianya ada melibatkan yang negative energy, maka stage yang pertama kita akan jalankan untuk cleansing yang spiritual, supaya kalau boleh kita tak nak si pesakit itu terlalu kesejukan, kerana si pesakit yang mengalami masalah gangguan halusinasi, ia melibatkan api, unsur api. Allah Ta'ala jadikan jin iblis syaitan daripada api, maka kita kena padamkan api tersebut. Dan kaedah yang terkini, kita setelah dikaji bahawa kita perlu bermain dengan play safe, yang mana sebahagiannya kita gunakan kaedah yang dikatakan Sufism dengan Al-Quran, dan yang sebahagiannya lagi kita gunakan dengan terapi mandian ais, di mana yang kita katakan tadi, api adalah unsur gas. Gas tidak boleh berjumpa dengan nitrogen. Ais ketul yang direndam di situ, dia akan mengeluarkan perawapan di situ nitrogen. Apabila bertembung kedua-duanya, insya-Allah yang gas akan terpadam dengan izin Tuhan. Maka di sini kita buat cleansing spiritual dulu, kan? Lepas tu kita akan cleansekan rumah dia, pejabat dia ataupun kedai. Kalau kita dapati rumah atau kedai atau pejabatnya juga terlibat dengan unsur-unsur negatif, kemudian kita bukakan pintu-pintu hati daripada crown chakra, ajna, throat, heart, solar plexus yang kontrol kepada usus kecil, usus besar, pankreas dan kidney, buah pinggang. Kemudian sakral yang meliputi monitorkan untuk bahagian kemaluan. Kemudian base yang monitorkan untuk tulang dan saraf. Selepas tu, setelah kita buat yang bukakan pintu-pintu hati, maka kita buat pula terapi minda. Terapi minda ni terlalu penting, khususnya untuk pelajar. Bangunkan minda dia, kenapa dia jadi pemalas ataupun lemah, kan? Kadang kita tidak tahu, kita marah dia saja. Sedangkan apa yang biasanya kita dapati, bahawa rupanya si Fulan telah mengalami gangguan halusinasi. Maknanya dia tidak dengan diri dia saja, dia ada unsur lain yang bersama. Maka di situlah boleh berubah perwatakan dia. Maka kita buat terapi minda, di mana kita tak nak dia punya emotional quotient terlalu tinggi, manakala dia punya internal IQ dia yang melibatkan minda dan SQ yang melibatkan spirit, semangat dia seolah dia kurang berfungsi. Maka apabila dia buat terapi minda, maka dia dapat kontrol sikit dia punya emotional, dan dia punya internal minda dan spirit akan berfungsi seperti sedia kala balik. Selepas itu dia akan berlakulah transformasi, satu perubahan kepada cara pemikirannya lebih rasional, kan? Kemudian kita seterusnya kita aktifkan pintu-pintu hati. Pintu-pintu hati ini tadi kita bukakan pintu hati, kemudian kita buat terapi minda. Selepas tu kita aktifkan pula pintu-pintu hati, di mana apabila telah diaktifkan antara daripada crown chakra, ajna, throat, heart, solar plexus, sakral base, maka yang dipegang crown chakra, apabila dia berbicara, dia bermindanya biasanya akan bicara secara akademik, bercakap yang lebih kepada akademik, yang kemudian matanya, pandangannya jauh, bicaranya, mulutnya, dari segi komunikasinya pun jauh, tidak lebih kepada tidak tertumpu kepada yang lara, lebih kepada yang akademik. Dan apabila orang mendengar dia bercakap,
maka orang akan mendengar, tidak lagi berlaku seolah kebocoran di situ. Selepas tu yang had pula akan menyebabkan si fulan itu dia rasa tenang, rasional apabila berbicara. Selepas tu seterusnya dia punya solar plexus akan berperanan balik. Sakra begitu je, sakra dengan base. Seterusnya kita aktifkan tenaga diri dia atau yang istilahnya aura diri. Di mana di sini amat pentingnya. Di sini kita tenagakan balik supaya dia ada energize, ya, dia ada kekuatan, dan daripada situ juga kita dapat mengenali dia ni ada unsur beta dengan gamma bercantum atau tidak. Kemudian apabila telah dibuatkan terapi minda, juga kita dapat berbicara dengan hati dia dengan izin Allah. Daripada situ kita dapat study apa sebenarnya permasalahan dia. Apa sebenarnya kenapa dia kurang minat belajar ataupun berlaku kemuruan. Apa-apa yang berlaku kepada dia, kita dapat berbicara dengan hatinya dalam keadaan yang tenang. Kalau tidak, dia berserabut. Bila berserabut, makna kita ada kesukaran untuk kita berbicara dengan hati dia. Perlu diingat ya, hati ni dianya sentiasa lurus. Ya? Apabila mulut dia boleh menipu, hati biasanya dia begitu. So apabila kita telah bangunkan dengan terapi minda semua, cantik saja kita dapat berbicara dengan yang agak cantik. So si fulan pula dia akan rasa ke arah yang positif, di mana kalau dia contohnya kesukaran belajar, dia akan jadi minat, ke arah minat belajar. Dan di just about complementary treatment, bagi kami penyakit adalah ujian yang Allah beri. Itu hanya part dalam proses perawatan kami. Yang penting kami ingin membangunkan ummah ini lebih kepada menjurus kepada akademik. Daripada akademik lah kita boleh dapat segala-galanya dengan izin Tuhan. InsyaAllah semoga umat Muhammad khususnya akan kembali semula seperti track yang sepatutnya. InsyaAllah. Amin.